ringkas yang mungkin tetapi boleh dipahami oleh kita punya audience. Okay. So hari ini kita akan tengok kepada kertas, apa itu kertas kerja seminar. Kemudian kita akan tengok abstrak, macam mana nak menulis abstrak. Okay. So setiap kumpulan dah ada tajuk masing-masing ke? Belum lagi? Doktor. Sudah ada? Dah. Ada, okey. So kalau dah ada, saya nak minta kerjasama, tolong type dekat chat tajuk kumpulan masing-masing. Boleh, nanti kita akan gunakan ataupun kita akan rujuklah macam mana saya nak kaitkan tajuk itu ke dalam kita punya abstrak. Macam mana kita nak create kita punya abstrak. Boleh ya? Wakil kumpulan sahaja yang type. Sudah ke? Okey, terima kasih sudah ada dah. Kat sini. Kesejahteraan hubungan sosial antara Muslim dengan non-Muslim dan asas-asas pelaksanaan dalam negara Madinah. Okey, aplikasi makosid penjagaan nyawa dalam polisi pentadbiran negara ketika pandemik COVID-19. Pernikahan sindiket dan kesan terhadap kesejahteraan keluarga berdasarkan tinjauan Mahkamah Negeri Sadu Zara'i dan hubungannya dengan makosid syariah boleh Arab. Okey. Makosid syariah dalam perwalian nikah dan kepentingannya dalam menjaga wanita kontemporatif. Typo. Biasalah kan kita kan netizen. Bila typo kan kita kena bahas. Okey. Okey, saya gurau je. Okey, so terima kasih. So yang lain-lain tu boleh keep going menulis kat bawah tu. Okey, apa yang saya nak maklum dekat sini, okey, mengenai di sini. Okey, siap. Saya slideshow. Okey. Panduan kertas kerja, sebelum kita mulakan apa itu kertas kerja, tak ada apa. Saya gurau je. Okey. Pengenalan mengenai apa kertas kerja. Okey. So, secara apabila saya menyebut tentang kertas kerja, apa yang perkara pertama yang datang dalam awak punya idea? Apa overview yang awak bayangkan kita menulis kertas kerja? Siapa? Ketua kelas dah kena dulu, Muaz. Okey. Oh tak, macam apa itu kertas kerja? Bila kita sebut kertas kerja seminar, apa benda yang kita terbayangkan? Apa lima-lima ataupun bila Ustaz Wan kata kita kena buat kertas kerja? Apa perkara pertama yang ada dalam kepala anda? If Dr. Farah. Objektif. Objektif. Lagi? Lagi apa? Putus-putus ke kita ni? Okey. Okey okey. So, objektif, okey betul. Objektif adalah salah satu elemen yang perlu ada dan yang paling penting dalam kita punya kertas kerja. Kerana apa? Kerana kertas kerja itu, objektif itu dia membantu. Kalau masa saya belajar dulu dia dipanggil sebagai GPS, okey. Kita punya research question ataupun hypothesis dan kita punya objektif itu adalah kita punya GPS untuk membantu ke arah mana kertas kerja kita terarah. Okey? So inilah penting sebab apa-apa orang akan cari, orang akan tengok dulu objektif kita selain daripada tajuk. So tajuk itu apabila kita menulis tajuk, dia mestilah bertepatan dengan objektif yang kita nak buat. So sekiranya kita dapat tajuk dahulu, so kita kena rangka objektif kita memenuhi tajuk.
So, setiap perkataan dalam tajuk itu juga memainkan peranan penting dalam menjelaskan kita punya kertas kerja. Okay, semester berapa ya awak semua? 6, 5? 6. 6. Okey, biasa dah kan dengan kertas kerja kan, dah pernah biasa search untuk buat assignment semua kan. So dia ada 3 jenis kertas kerja yang biasa dilaksanakan. Yang pertama adalah yang menggunakan data lapangan. Data lapangan ini adalah first hand data ataupun data primer. Maksudnya kita turun, kita interview orang. Okey, kita turun, kita buat research, kita survey. Selain daripada interview, kita survey. Itu adalah data kita, orang lain tak boleh ambil. Itu yang dipanggil data primer ataupun data lapangan. Okey. So yang kedua adalah konsep paper. Konsep paper ini adalah data secondary. Konsep paper ni kita dapat daripada kita gabungkan daripada artikel-artikel orang lain, buku-buku, kalau usahawan suka sebut makalah kan. Lepas tu ada pamphlet ke ataupun bahan-bahan cetakan daripada mana-mana institusi yang berautoriti. Contohnya ada kalau kita nak tanya tentang kerajaan negeri punya pentadbiran. So kerajaan negeri dia ada keluarkan edaran buletin ke, dia ada keluarkan majalah-majalah tentu. Jadi dia adalah dikeluarkan oleh sumber yang berautoriti. Jadi itu juga first hand data. Sebab data itu kita ambil daripada data orang lain. Kita panggil data secondary. Okey, ataupun kita buat kajian di library kan, library research ataupun kajian perpustakaan. Itulah dipanggil sebagai secondary data. Okey. Itu tak ada masalah kita nak guna, tapi kita kena cite dan kredit siapa yang kita ambil. Okey, ataupun systematic review. Systematic review ni pun sama juga dengan secondary data, tapi dia lebih macam kita nak buat tentang LR, kajian LR. Kita susun LR kita dan kemudian kita bahagikan kajian kertas kerja yang kita dapat mengikut tema. Biasanya kita nak tengok trend perbincangan kalau systematic review ni. Okay, so kita buat, contohlah kita ada 30 artikel yang kita ambil berkaitan dengan tajuk kita, iaitu contohlah saya ambil satu, kita buat tentang maqasid dalam berpoligami, penelitian terhadap ayat dan hadis hukum. Okey, jadi kita tengok artikel-artikel tentang poligami. Bagaimana artikel-artikel, buku-buku yang telah pernah dipublish. Jadi kita cari, contohlah kita dapat daripada penulisan ni, kita jumpa artikel ni orang dah tulis daripada tahun 1980-an sehinggalah hari ini. So kita kumpul semua kerja tu, katalah yang paling signifikan dengan tajuk kita ada 30. Okey? 10 itu kita bahagi, kita susun ikut tema. Satu adalah tahun. Okey, tahun penerbitan dia. Contohnya pada tahun 80-an, contohlah kita ambil dia mula, katalah kita dapat trend nanti. Okey, isu tentang poligami yang dikaitkan dengan hadis dan hukum bermula ditulis pada tahun 1988. Okey, dia telah pada 80-an. Kemudian bawa kepada 90-an, kepada tahun 2000 dan sekarang kita ada 2010, kemudian 2020. Jadi kita nak bagi fasa 10 tahun contohnya. Okey, jadi dalam fasa-fasa tersebut kita tengok, kita akan dapat satu trend, iaitu pada tahun 80-an apa pattern yang dibincangkan. Contohnya tentang sejauh mana amalan poligami itu menepati syarat dengan hadis dan syarat kan. Jadi dia itu adalah satu tema. Okey, masuk tahun kedua, mungkin pada tahun 90-an masih lagi membincangkan pattern yang sama. Jadi pada tahun 2000, okey, orang mula membincangkan tentang realiti yang berlaku poligami ini dalam konteks masalah sosial. Okey, bagaimana penindasan hak ke, dia masih lagi membincangkan tentang poligami, tapi trend perbincangan itu telah berubah. Mungkin orang membincangkan hadis dengan ayat Quran dan hadis, tapi pada tahun 2000 orang memula membincangkan tentang masalah sosial kesan daripada poligami dengan merujuk kepada dalil. Okey, jadi dia ada perkaitan. Kemudian pada tahun 2010 contohnya, kajian mungkin telah kembali melihat kepada tafsiran hadis dan ayat Quran mengenai poligami. Jadi sekiranya ada, jadi kita akan nampak trend. Itu dah satu trend ataupun tema untuk kita punya systematic review.
Okey, then kita tengok pula isu apa yang dibincangkan. Tadi tema tentang topik perbincangan. Lepas tu mungkin yang kedua kita dapat tema adalah metodologi yang digunakan. Okey, mungkin yang pertama menggunakan sebab dia melihat kepada tafsiran hadis ayat Quran, dia menggunakan kajian kepustakaan. Mungkin pada tahun 2000 itu orang mula dah menggunakan kaedah lapangan sebab nak tengok situasi. Jadi kita dah dapat dah dua tema. Okey. Yang ketiga adalah mungkin dari segi aplikasi dapatan yang diperolehi. Mungkin tadi dia present dalam bentuk publication sahaja. Tapi sekarang data mungkin yang pada tahun 2020 contohnya, orang mula mengaplikasikan kajian terdahulu untuk membuat satu indikator mengenai poligami. Jadi kita nampak trend penulisan kertas kerja tu dalam systematic review. Itulah yang kita panggil sebagai systematic review. Dia sama dengan konsep paper. Tapi konsep paper ni dia lebih kepada penulisan tentang mungkin kita ambil satu isu kemudian kita buat kajian kepustakaan. Apa berkenaan dengan isu ni? Apa yang dibincangkan? Apa yang dalam konteks-konteks si isu semasa. Itu adalah konsep paper yang fokus kepada satu isu ataupun satu tema perbincangan. Tapi systematic review kita lebih tengok kepada macam kita panggil bedah buku lah. Kita tengok detail apa yang dibincangkan dalam topik-topik tersebut. So kita ada 3 jenis kertas kerja. Sekiranya anda menggunakan daripada tajuk ini, tajuk-tajuk tugasan ini, sekiranya nak buat lapangan, contohnya kita nak tengok yang ni, maka pemeliharaan nyawa terhadap hukum hakam solat berjemaah berdasarkan SOP kerajaan. Kemudian kita nak tanya pandangan komuniti. Jadi dia akan jadi kepada data lapangan. So framework dia akan jadi ke arah lapangan lah. Okey. So sekiranya kita nak buat contohnya maqasid fiqh, head dan istihadah, kita nak tengok dalam konteks kajian kepustakaan ataupun kajian-kajian yang pernah dilakukan. Okey, kita akan pergi pada konsep paper. Okey, sekiranya kita nak tengok yang tadilah konsep poligami ni, dia yang saya cakap tadi, kalau kita pecah-pecahkan tengok dia punya trend kajian, dia panggil sebagai systematic review. Ada pelbagai approach yang kita boleh letakkan. Soalan decide tak adakah dia dalam bentuk apa kertas kerja tu ataupun bebas kepada kumpulan untuk buat macam mana? Diberi kebebasan ke? Konsep paper dia punya. Konsep paper. Ustaz minta kita buat konsep paper sajalah. Saya rasa. Okey. Saya rasa. Okey, beres. Nanti confirm dengan Ustaz Kalau Ustaz kata boleh datang lapangan ni tak semestinya nak kena turun menginterview. Okey, kalau untuk student-student saya convertkan semua tugas-tugasan kepada e-lapangan. Gunakan e-lapangan, interview online, buat borang soal selidik dan kita berikan kepada community. Jadi kita convert je lah, tak perlu berjumpa dengan community. Okey. So, apa yang perlu ada dalam kertas kerja? Kertas kerja dan objektif adalah perkara yang sama. Okay, basically, objektif pula, abstract. Okay, dalam abstract adalah ringkasan. Dalam kertas kerja, dia mestilah penulisan yang penuh. Okay, so perkara pertama, kalau kita buat kertas kerja tentang lapangan, kalau kita punya kita nak buat first hand data lah, interview orang semua tu. So dalam dia mesti ada abstract, kemudian ada pengenalan. Dalam pengenalan itu kita nyatakan pernyataan masalah. Apa bentuk penulisan ataupun bagaimana nak menulis pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang bagaimana yang perlu kita bincangkan. Adakah kita perlu bawa semua isu sedunia untuk kita menulis ataupun kita bincangkan dalam keadaan yang satu konteks yang kecil. Okay. Okay, so ni kemudian kita ada objektif, kita ada metodologi, bagaimana kertas kerja itu dirangka, kemudian dapatan kajian, kita ada perbincangan ataupun biasanya kertas kerja dia akan gabungkan dapatan dan perbincangan dalam satu tajuk. Okay, kemudian dia kesimpulan, dia ada rujukan. Bagi konsep paper, dia sama juga, dia ada abstrak, dia ada pengenalan, dia ada pernyataan masalah, dia ada objektif, kemudian metodologi.
metodologi ini walaupun kita menggunakan kajian kepustakaan, tapi kita nyatakanlah kajian kepustakaan adalah kajian kualitatif. Okey, kajian kualitatif reka bentuknya adalah kajian kepustakaan ataupun dia dipanggil dokumen analisis. Banyaklah istilah dia. Okey, tapi yang paling famous adalah kajian perpustakaan lah. Okey, so bagaimana metodologi tu, bagaimana data dikumpul, bagaimana anda menganalisis dan bagaimana anda menentukan tema-tema jawapan anda, kemudian apa yang anda dapat daripada situ. Okey, bagaimana kita nak analisis kat situ. Isu-isu, kalau kat sini kita ada panggil dapatan, dekat sini adalah isu. Isu ni adalah tema-tema yang anda rangka daripada dokumen, kajian dokumen yang anda buat. Anda dah baca, contohnya ada 15 kertas kerja yang anda baca, termasuklah kertas kerja buku, artikel online, okey. Tapi artikel online kalau saya suka nak highlight, dia adalah berkenaan dengan artikel ilmiah, okey, artikel ilmiah dan sumber berautoriti. Sekiranya anda nak rujuk surat khabar mana yang dipanggil sebagai sumber autoriti? Biasanya utusan, awani, bernama, The Star, okey. Tapi kalau contohnya Sinar, Harian Metro, dia dikira sebagai tabloid. Bila tabloid ni dia tidak ada sumber yang tidak berautoriti lah. Maksudnya tidak ada orang yang mengesahkan apa yang dipublish tu. Sama juga kalau artikel-artikel ataupun yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu, contohnya parti-parti politik, contohnya dia adalah one-sided view. Jadi dia menulis dalam konteks view parti politik tersebut. Jadi kita tidak ambil lah, kita tak kira dia sebagai satu sumber yang berautoriti. Okey? So isu-isu ni bila awak dah artikel-artikel tadi, bila dah ada contohnya 15, okey? Kemudian susun mengikut tema. Semuanya contoh kita nak ambil tajuk Sekuriti makanan dan kesejahteraan sosial mengikut maqasid syariah. Jadi kita ada artikel mengenai sekuriti makanan, contoh kita ada 5. Kemudian kita ada 5 dengan kesejahteraan sosial, kemudian kita ada 5 berkenaan dengan maqasid syariah. Jadi 15 artikel. Jadi kita susun tema kita, yang pertama adalah kita tulis kat situ. Tema 1, sekuriti makanan. Okey? Sekuriti makanan, apa yang dimaksudkan tentang sekuriti makanan, definisinya. Okey, kemudian kita akan masuk kepada apa kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Okey, kemudian barulah kita nak kaitkan sekuriti makanan dan kesejahteraan sosial dalam konteks maqasid syariah. Jadi kita dapat 3 tema perbincangan dekat situ. Okey, itu yang dipanggil isu-isu. Okey, kemudian kita bincangkan. Tadi tu kita bentangkan sahaja atau kita bincangkan. Okey, so dalam konteks paper ni, konsep paper ni dia ada banyak cara menulis. Okey, bagaimana cara kita nak menulis dia bergantung kepada format kertas kerja yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey, saya difahamkan awak juga adalah AJK kan? Betul? AJK untuk seminar? Betul, okey. Okey, so macam mana kita nak menulis abstrak ini dulu dan juga kertas kerja, kita mesti merujuk kepada jawatan kuasa kertas kerja. Kalau ada setengah seminar, dia bahagikan abstrak jawatan kuasa lain, kertas kerja jawatan kuasa lain. Ada seminar yang digabungkan. So mereka inilah yang bertanggungjawab menyediakan format atau kita panggil template kertas kerja dan template abstrak. So apabila kita nak menulis, kita hanya isi sahaja template yang disediakan oleh AJK tersebut. Okay, so AJK kertas kerja, take note ya, ini adalah kerja anda. Okay, kemudian bagi susunan kertas kerja, isu dan perbincangan dia masukkan sekali. Jadi dia letakkan tajuk perbincangan sahaja. Okay, yang berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan kita merumuskan semuanya secara ringkas. Okay, suka saya nak ingatkan dekat kesimpulan ini jangan keluarkan lagi apa yang dipanggil isu baru. Isu baru dekat atas ni kita dah bincangkan, tiba-tiba isu hendaklah kita menjaga, contohnya ni sekuriti makanan. Dekat bawah ini, inilah yang menggalakkan industri pemakanan di Malaysia. Jadi industri makanan pula dah tema dia kan. Tadi kita nak cerita dalam konteks maqasid kesejahteraan, keselamatan yang makanan ni dengan kesejahteraan, tiba-tiba kita nak bincangkan tentang industri pemakanan dekat Malaysia pula. Ini adalah tema baru. Jangan keluarkan tema baru dekat sini. Okey?
rujukan. Setiap rujukan mesti ada anda ikutlah. Okay. So usahawan guna kaedah rujukan yang mana satu? Usahawan ada maklum tak? Nota kaki ataupun APA? Nota kaki. Nota kaki. Okay, baik. So systematic review, analisis daripada literature yang berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Literature disusun mengikut tahun, perkembangan topik dicatatkan. Penulisan artikel berdasarkan lompang antara artikel. Saya lupa nak sebut tadi. Systematic review dengan konsep paper, apa yang penting adalah gap. Research gap. Apa yang artikel ini bincang, apa yang artikel ini tidak bincangkan. Itulah ruangan kertas kerja anda. Itulah tujuan kertas kerja anda untuk mengisi dan menjawab gap yang ada dalam lompang-lompang tersebut. Okay? So tidak semua artikel yang dinilai boleh direview, boleh dimasukkan dalam penulisan. Contohnya kita ada 30 kertas kerja, kita baca, kita boleh report dekat dalam kita punya metodologi. 30 kertas kerja dinilai dibaca tetapi hanya 15 ataupun 20 artikel sahaja yang diterima untuk ditulis kerana menepati tajuk penulisan artikel ini. Okey? Clear? Setakat ni jenis-jenis kertas kerja? Okey, Doktor. Okey, terima kasih. So bagaimana kita nak menulis abstrak? Abstrak ringkasan adalah keseluruhan kertas kerja. Satu muka surat sahaja disediakan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini ditentukan oleh AJK kertas kerja lah. Dia minta abstrak dua-dua bahasa Melayu, bahasa Inggeris ke, ataupun dia nak letak dalam bahasa Melayu sahaja ataupun dalam bahasa Inggeris sahaja. Terpulang kepada jawatankuasa. Okey, tapi kebanyakan kertas kerja biasanya seminar-seminar luar dia akan minta kedua-duanya sekali. Okey. So ada setengah seminar juga dia bukukan abstrak ni. Jadi dia perlukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya apabila orang nak baca yang tak boleh nak berbahasa Melayu, orang akan boleh rujuk kepada bahasa Inggeris. Okey. So ditulis dalam 250 hingga 300 perkataan. Okey, 5 kata kunci. Okey. Nama penulis dan dia ada 3 jenis penulis dekat dalam sesebuah kertas kerja. Penulis utama dan institusi. Kalau penulis utama ini dia biasalah orang kertas kerja ini adalah kertas kerja dia. Okey, biasanya kita tengok dia adalah kepakaran ataupun bidang dia. Jadi dia yang menulis penyumbang, main contributor, penyumbang kepada kertas kerja tersebut. Okey, dia ada penulis koresponden. Penulis koresponden ini adalah biasanya dia adalah penulis paling senior dalam kertas kerja tersebut. Okey, contohnya kalau Aida Ilami menulis kertas kerja bersama dengan Ustaz Wan Yusof. Okey, so Ada adalah penulis utama. Okey, nanti Aida letakkan nama Dr. Wan Yusof juga dalam kertas kerja. Jadi nama Ada adalah penulis utama, Ustaz Wan Yusof adalah penulis koresponden sebab dia adalah yang paling senior. Biasanya kalau kita nak menulis koresponden, penulis koresponden ni kita letakkan dia di email sebab apabila orang nak berhubung dengan kita, contohnya orang tengok artikel kita menarik. Contohlah kalau kita ada kita kata okey, artikel ini menemukan 5 elemen, okey. Jadi orang tu berminat nak tahu nak berbincang dengan kita ke, nak tanya kertas kerja lebih detail ke, ataupun kadang-kadang dekat online kita hanya jumpa separuh kertas kerja ataupun dia ada abstrak sahaja. Ataupun kertas kerja tu kalau nak dia kena subscribe. Okey, jadi dia akan dapatkan email kita, dia akan contact, boleh tak saya nak kertas kerja penuh doktor. Jadi Ustaz Wan kata kalau Ustaz Wan tahu ni adalah bidang Ustaz Wan akan jawab lah. Tetapi sekiranya Ustaz Wan biasanya penulis koresponden ni akan maklum, okey boleh contact dengan doktor ni sekian-sekian ataupun boleh contact dengan Ada ni adalah kertas kerja pelajar saya. Jadi Ustaz Wan akan hubungkan anda orang yang contact tu dengan Ada. Okey. So penulis bersama adalah penulis lain-lain yang ada menulis sama tapi mungkin sumbangan dia tidak besar. Okey. Mungkin contoh dia yang menulis ni adalah dia mungkin sumbang dari sudut metodologi ataupun dia share bahan dekat kita ataupun kita minta dia translate artikel kita dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau ikut polisi akademiknya kita berbayar lah. Okey, biasanya perkara tersebut berbayar. Tapi kalau tak nak bayar kita boleh letakkan nama dia dalam artikel ini. Okey, biasanya begitulah.
ataupun kita buat kerja by team, okay? So kertas kerja ini adalah kertas kerja team. Jadi decide lah sama-sama ahli siapa nak letak penulis utama. Okay, dan untuk seminar ni mungkin dia tidak memberi impact yang besar lah. Nama siapa dekat depan, nama siapa dekat kemudian. Tetapi kalau kita dalam konteks kami, so ini antara perkara kriteria apa yang perlu disusun lah. Tapi untuk seminar sama-sama awak ni mungkin tak ada masalah nak letak nama siapa depan kat belakang. Tak kisah. Okay. So ini basically macam mana kita nak menulis abstrak. Okay. Kandungan abstrak. Sama je. Pengenalan. Bagaimana kita nak menulis pengenalan. Okay. Pengenalan. Okay. Pengenalan. Mula-mula kalau kita nak menulis pengenalan ni, dia mestilah datang dalam bentuk isu yang apa yang kita nak kaji ataupun tajuk kita yang kita nak bincangkan. Contoh, saya ambil satu tajuk. Dekat sini adalah maqasid syariah dalam hadanah, tinjauan terhadap enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017. Okey, Fatimah Zahra nak buat kertas kerja ini. So pengenalan bagi kertas kerja yang akan ditulis oleh Fatimah ini, dia mestilah melihat kepada dia akan direct kepada apa isu ataupun main point yang kita nak tulis. Okey, contohlah kita nak tengok tinjauan terhadap enakmen. Aspek apa yang kita nak tinjau? Kalau Fatimah punya idea nak tengok macam mana Fatimah? Mana tuan punya? Ada tak Fatimah Zahra? Ada doktor. Ada. Okey, Fatimah dia nak tengok apa dalam aspek enakmen undang-undang keluarga ni? Nak tengok aspek tentang hadanah dalam enactment. Okey, hadanah tu nak tengok macam mana? Pelaksanaan ke? Kesan-kesan ke? Macam mana? Kalau dalam enactment nak tengok pelaksanaan hadanah tu dalam mahkamah syariah. Macam Okey. pihak-pihak semua-semua tu. Okey. Kemudian nak tengok dalam konteks pelaksanaan dan kesan dia lah, implikasi dia kan dekat mahkamah syariah kan, macam mana mahkamah syariah melaksanakan hadanah kan. Okey. So perkara biasanya kita akan tengok, kita akan cari apa isu pertama ataupun apa point yang kita nak bincangkan. Itu adalah point yang penting. So kalau abstrak ni, kita kata tadi adalah 200 hingga 300 perkataan. So setiap ini kita perlu ringkaskan dalam satu ayat ataupun 2 ayat sahaja. Kita tak perlu panjang-panjang sebab kalau kita nak menulis lebih panjang, kita nak kata tentang pengenalan hadanah, kita nak kata tentang apa itu enakmen, sejarah penubuhan enakmen, penggubalan enakmen undang-undang keluarga. Kita cerita itu dalam kertas kerja. Okey, dalam abstrak kita tak cerita, kita direct je. Apa kita nak tengok tadi adalah tinjauan, kita nak tengok pelaksanaan. Okey, kita boleh kata mula-mula ayat pertama itu adalah hadanah, apa dia? Apa maksud hadanah? Sebab kita faham kita punya audiens yang membaca kertas kerja kita ini bukan hanya dalam kalangan orang-orang syariah. Dia mungkin orang-orang yang berbeza bidang tetapi dia ingin melihat konsep hadanah tu. Contohnya saya sains sosial, okey. Saya nak tengok, saya buat tentang sokongan keluarga terhadap keluarga penagih. Jadi bila saya nak tengok dalam kes-kes penagih ini, dia ada berkaitan dengan undang-undang keluarga. So adalah satu isu berkaitan dengan hadanah kan. Jadi saya mungkin boleh merujuk kepada kertas ni tapi saya tak tahu apa sebenarnya hadanah ni. Jadi kita intro sikit je. Hadanah adalah apa? Kita bagi intro sikit. Kemudian kita bagi dalam pelaksanaan undang-undang keluarga ini ia dilaksanakan oleh mahkamah. Okey, contohnya itu dah introduction dia. Jadi kita masukkan isu. Kaitannya hadanah ini dalam konteks maqasid syariah, dia adalah elemen apa-apa ataupun menyumbang kepada apa-apa. Okey, itu pengenalan dia. Okey, so objektif kertas kerja ni saya cadangkan letakkan 1 atau 2 sahaja objektif memadai. Sebab kalau kita buat 3, 4 nanti bimbang kita tidak boleh nak cater dan perbincangan tu akan jadi sangat luas. Okey, 1, 2 memadai sudah untuk kertas kerja kita. Okey. So nanti masa bila kita nak menulis dapatan tu nanti kita boleh ambil balik daripada objektif ini. Kemudian kita nyatakan metodologi. Metodologi juga kita nyatakan secara ringkas sahaja. Kertas kerja, dia biasa tulis pun kertas kerja
Kemudian dia ada elemen kertas kerja ini menggunakan kaedah kualitatif. Reka bentuk adalah kajian dokumen. Sebanyak 15 artikel jurnal telah dinilai dan mendapati 1, 2, 3. Apa dapatan kita? Sudahlah. Dia punya ringkasan. So objektif ini selepas metodologi kita dapatan kajian ini kita menulis dia satu section dapatan kajian. So dapatan kajian titik 2 kajian mendapati ada tiga tema telah dikenal pasti ataupun kajian mendapati 3 tema iaitu satu dapatan kajian. Fungsi abstrak ni membantu kita untuk quick review. Okey, kalau saya baca artikel untuk PhD, kita akan baca 300 lebih artikel. Kita tak ada masa nak habiskan sampai berbelas-belas muka surat untuk kita baca. So abstrak ini sangat membantu kita sebab kita akan go through je mana yang signifikan untuk kajian kita dan kita akan ambil. Okey? So kalau artikel yang betul-betul kena dengan kita je kita akan baca detail. Untuk yang artikel-artikel lain, abstrak inilah yang membantu. Jadi peranan kita sebagai penulis abstrak, kita berikan sebanyak input yang boleh dalam abstrak ini tetapi dalam ringkasan sahaja. So penggunaan bahasa itu sangat penting. Apa poin yang kita kena kenal pasti untuk kita masukkan dalam abstrak. Sebagai penulis, kita je yang tahu poin penting dalam kertas kerja kita. So yang penting-penting sahaja kita masukkan ke dalam kita punya abstrak. Okey, jangan kita rasa macam metodologi ini tidak penting kerana kita hanya sekadar nak tunjuk bagaimana kertas kerja kita dibuat. Tidak ya, sebab contohlah bagi sesetengah tesis contohnya ataupun kertas kerja, kita nak katakan macam mana kita nak mengukur sekiranya kita nak buat survey lah contohnya. Okay? Kita nak gunakan maqasid syariah dalam hadanah ni macam mana dia nak guna dalam skala. Okay? Skala berapa yang dia pakai, skala apa yang digunakan, elemen apa yang dinilai. Jadi kita nyatakan kat sini. So nanti dalam kertas kerja orang lain dia boleh justify. Saya menggunakan skala semikian kerana berdasarkan kertas kerja oleh Fatimah Azhara 2021 menggunakan skala tersebut. Kita punya kertas kerja juga membantu orang lain untuk menentukan metodologi. Jadi jangan rasa macam perkara itu tidak penting lah. Okay, ini adalah sangat-sangat penting. Okay, so kesimpulan dan juga keyword. Keyword ni bagaimana kita nak menulis. Okay, dekat sini contohnya maqasid syariah, satu keyword. Okay, mana dia? Maqasid syariah, satu keyword. Hadanah, satu keyword. Enakmen undang-undang keluarga, satu keyword. Terengganu, satu keyword. Jadi keyword ini membantu kalau kita search macam orang type kita punya ataupun keyword-keyword ini, Google akan suggestkan kertas kerja kita kepada kita punya orang yang cari itulah, contohnya hadanah. Jadi sekiranya orang type tentang hadanah, kita akan keluar untuk dalam senarai suggestion Google tu. Okay? So biasanya kita guna 5. Dia tidak semestinya satu perkataan sahaja keyword tu walaupun dia kata kunci satu kan word tu, tapi dia boleh jadi dalam bentuk 2 atau 3 ayat. Contohnya maqasid satu keyword, maqasid dalam hadanah dia boleh jadi satu keyword. Kemudian sebab kita nak highlight kan kita punya kertas kerja ni lebih spesifik. Jadi orang cari, orang akan terus pada kita punya kertas kerja. Okay? So ini adalah contoh abstrak. Okay, abstrak bahasa Inggeris tapi ini adalah yang lapangan, first hand data. Okay? Dekat sini abstrak. Kepada LJK kertas kerja ataupun abstrak ni, sediakan ini. Ini adalah guide kepada peserta yang akan hantar abstrak. Ini memudahkan apa perlu ada dalam perkara-perkara tersebut. Ini yang saya bold. Okay? So abstrak, perkara pertama yang perlu ada adalah pengenalan. Okay? So pengenalan, pemulihan dadah termasuk opiat merupakan satu proses tempoh masa yang panjang. Dia punya tajuk adalah cabaran sokongan keluarga. Macam itulah panjang ni. Okay? Kemudian, satu proses yang memerlukan tempoh lama dalam sepanjang hayat. Kerana apa? Kita nak highlightkan dengan cabaran. Jadi kita katakan bahawa proses pemulihan ini panjang dan perlukan tempoh sepanjang hayat.
Okey, pemulihan tidak hanya berlaku kerana motivasi penagih tetapi juga sokongan keluarga diperlukan. Sokongan keluarga kita bagi definisi kat sini. Ditakrifkan sebagai bantuan yang diberikan dalam keluarga menerusi interaksi khusus untuk membantu mengurus stres dalam kehidupan. Kerana apa penting kita memberi definisi dalam pengenalan? Sebab orang tahu kertas kerja kita membincangkan dalam konteks apa. Sokongan keluarga ni luas, okey? Dia dalam bentuk ekonominya, dalam bentuk kewangan, dalam bentuk fizikal, dalam bentuk emosi yang tangible, intangible. Jadi kita nak bagi tahu kertas kerja kita nak tengok adalah bantuan keluarga dalam bentuk interaksi sahaja. Kertas kerja orang fahamlah, kertas kerja kita nak bincang sokongan keluarga dalam bentuk interaksi. Jadi kalau Hadanah tadi, Hadanah tu ada banyak aspek, kita nak tengok bagaimana pelaksanaan. So kita akan bagi dekat takrifkan sini. Okey, takrifan sini berkait dengan kertas kerja kita. Okey, so objektif kertas kerja ini bertujuan untuk melihat cabaran yang perlu dihadapi oleh keluarga, membantu penagih dalam kalangan ahli keluarga. Kita tidak perlu ulang dua kali. Dekat sini kita katakan untuk masa pemulihan dia ada cabaran. Dekat sini kita kata nak tengok adalah apa cabaran yang dihadapi oleh keluarga. Jadi kalau kita nak nyata bahawa keluarga ada cabaran, kita tak perlu nyata kat sini dah sebab dia adalah satu ayat yang kita boleh tengok dia ada flow. Okey, ini adalah isu, kemudian ni adalah ini adalah point dia ataupun objektif, tujuan kertas kerja kita akan dibuat. Metodologi, okey. Dan pengumpulan data dilakukan melalui temu bual berkumpulan, focus group discussion, okey. Kita tak perlu explain kat sini. Focus group discussion ini menurut kata kertas kerja ini siapa-siapa, apa yang perlu dilakukan. Tak perlu. Dekat sini kita bagi tahu apa yang kita buat sahaja melibatkan 10 anggota. Ini adalah responden kita, okey. So kalau menggunakan kertas kerja yang concept paper, saya akan tunjuk selepas ni ya. Di Terengganu dan data dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian in vivo. So orang akan tengoklah dekat sini. Okey, dapatan tu saja bagi. Dapatan 6 cabaran dihadapi oleh keluarga. Apa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ada setengah artikel dia tak nyatakan kat sini. Kertas kerja terdapat 6 cabaran yang dihadapi oleh keluarga di Terengganu. Itu sahaja. Kalau anda nak tahu lebih, baca dekat dalam. Itu cara menulis ada juga. Okey. Kesimpulan, kesukaran yang dihadapi oleh keluarga menjadi cabaran kepada kesungguhan usaha penagih membantu meninggalkan ketagihan. Simple saja. Jangan keluarkan isu baru kat sini. Okey. So ini dalam bentuk bahasa Inggeris. Ini adalah keyword yang kita boleh guna. So kalau orang type artikel tentang dadah, dia akan suggest lah artikel ini. Okey. Okey, ini saya ambil contoh daripada Ustaz Wan punya kertas kerja. Okey. Dia punya abstract. Okey, ini adalah kita tengok kat sini Ustaz Wan punya definisi. Tapi Ustaz Wan dia tak buat macam yang tadi. Dia tidak ada pengenalan, objektif, kesimpulan. Yang ni kita tahu dan kita tahu terus kita boleh state ini apa kan. Tapi Ustaz Wan dia dalam bentuk satu karangan yang penuh sahaja. Okey. Filantropi adalah satu istilah yang agak baru dalam agama Islam. Biarpun begitu, sudut semasa pengamalan ia bukanlah satu yang baharu. Okey, kita tahu ini adalah pengenalan. Okey, filantropi ini adalah satu isu yang baru yang Ustaz Wan nak cuba bincangkan dari sudut hukum taklifi. Okey, jadi kita tahu ini adalah definisi. Okey, kemudian kita tengok kat sini Ustaz, kita tengok kat sini pada Ustaz kata justru objektif penulisan. Maksud ini adalah kita tahulah ini adalah objektif kertas kerja ini. Ataupun dalam ayat yang biasa orang guna dah kertas kerja ini bertujuan. Jadi kertas kerja ini dilaksanakan untuk. Itu adalah objektif. Okey. Kemudian satu je objektif Ustaz Wan. Ini adalah metodologi. Kajian kepustakaan berasaskan kajian kualitatif, menganalisis serta mensintesis maklumat-maklumat yang diperolehi secara induktif dan didaktif. Ini adalah metodologi. So kajian berdapati, ini adalah kedapatan. Okay. So ini adalah dapatan kajian. So ini perbahasan, ini adalah huraian Ustaz. So ini adalah kesimpulan hal-hal perspektif hukum taklifi. Ini sahaja. So, kalau kita ya, induktif dan didaktif tu macam mana tu? Induktif, didaktif. Okey, induktif, didaktif tu adalah cara kita nak menilai satu
isu. Maksudnya induktif tu dia daripada isu yang kecil dia ukur kepada menjadi kita nilai kepada isu yang besar. Contohnya kita tengok satu isu yang berlaku dekat sini. Katalah tadi tajuk dia tentang poligami tadi kan. So kita nak tengok amalan poligami di Terengganu. So daripada dapatan di Terengganu ini kita gunakan untuk mengukur dalam konteks Malaysia. Itu induktif. Okay. Didaktif, didak itu mengurang. Mengurang tu maksudnya kita ambil isu di Malaysia, kita tengok isu poligami dekat Malaysia, jadi kita cuba tengok daripada isu yang dibincangkan dekat Malaysia tu, kita tengok adakah dia berlaku di Terengganu. Okey? Kalau induktif, satu isu kecil kita cuba pakaikan dia dalam isu yang lebih besar. Kita tengok yang berlaku kat Malaysia, tapi kajian yang kita nak lakukan adalah macam ni. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan. Okey? Induktif adalah isu yang berlaku dekat Terengganu. Okey, kita baca isu tu berlaku kat Terengganu. Sekarang ni kajian kita nak ukur di peringkat Malaysia pula dalam konteks yang lebih luas. Okey. Tetapi kalau didaktif, isu tu berlaku dekat Malaysia. Tapi kita nak ambil isu tu, kita nak ukur berlaku tak dekat Terengganu. Clear? Ya, Doktor. Clear. Okay. So kalau kita nak menganalisis induktif, didaktif, induktif tu adalah kita melihat daripada isu kecil, kita mengukur kepada isu yang lebih besar, ataupun didaktif daripada isu yang besar kita cuba kecil-kecilkan lagi. Okay. Melalui penilaian ilmu usul fiqh. Ini soalan lah dia melalui perspektif usul fiqh. Okay, ini adalah contoh bagaimana konsep paper dilaksanakan. Okay, ini adalah bentuk dia lah. Okey. So ini adalah contoh panduan abstrak. Ini dia format dia macam-macam. Font dia nak pakai apa ini semua adalah tugas kerja apa ni? Jawatan kuasa inilah kertas kerja dengan abstrak lah. Kalau dia adalah orang yang sama, so kertas kerja dan abstrak. Kalau kertas kerja jawatan kuasa abstrak lain dengan kertas kerja sebab dia yang berbeza. So contoh panduan abstrak ini dia ada tajuk font apa nak pakai, berapa maksimum patah perkataan untuk tajuk boleh diletakkan. Kemudian format yang bagaimana nak tulis. Nama, kemudian dia ada satu star kat sini dan satu dan star. Okay. Satu ini adalah first author. Okay. Star ini adalah corresponding author. So ini dua ini dia akan jadi yang co-author lah, kita panggil co-author ataupun penulis bersama. Okey, dia letakkan nombor-nombor kat sini. Okey, so satu dia adalah fakulti yang sama. Okey, yang ni dia ada daripada yang ni adalah Tati, yang ni adalah pada contohnya daripada Japan. Okey, dia buat kerjasama. Tapi sekiranya nanti pelajar daripada satu fakulti yang sama. Okey, jabatan pula dah Pusat Pengajian Syariah. Jadi label ini satu sahajalah. So jabatan Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. So satu, semua orang akan pakai satu. Okay, unless kita letak Ustaz Wan kat sini, Ustaz Wan dia letak Inspire. So letakkan Ustaz Wan dua dekat sini, Inspire. Tak apa, walaupun Ustaz Wan ni dia penulis yang kedua, kemudian yang belakang-belakang ni adalah penulis sama fakulti dengan kita. Tak apa, Ustaz Wan kat tengah sini, yang lain-lain tu kita, yang ni satu, dua, yang lain satu balik. Boleh. Okay, tak ada masalah. Ini cara kita nak menulis. So sesiapa dalam konteks first author dan co-author ni dalam konteks awak nak buat kertas kerja, tak ada masalah lah siapa dulu siapa kemudian. Okay. So bila kita letak dekat atas ni, kita ada corresponding author, letak email sahaja. Tak perlu ulang lagi dah nama siapa ke apa, kita letak email sahaja. Okay. Kemudian abstract. Ini cara menulis abstract. Abstract dia akan tulis kat sini, mestilah representative and concise. The length should be not exceed than 205 patah perkataan. Okay, guna font apa? Cambria, size apa? Kemudian dia ada kena ada apa? Main purposes, result, conclusion, and of the manuscript. Okay, jadi kalau perlu nak letakkan carta ke apa benda ke, dia ada nyatakan kat sini. Tapi biasanya dalam abstrak kita tidak letak perkara-perkara tersebut. Dia akan memanjangkan sebab kita nak letak dua apa, kita nak letak satu muka surat je kan. Nanti kalau ada graf ke apa benda, kita letakkan dalam kertas kerja penuh. Okay, dekat sini kita tak letak. Okay, next. Yang ni saya nak tunjuk. Sekejap.
So ini adalah seminar yang PPT nak buat. Okay. So biasanya kita punya abstract kita ada dekat website. Sekiranya anda ada website, ada bangunkan website, boleh letak dekat sini. Yang ni attendees, tapi dia adalah ruangan-ruangan yang sepatutnya kita tahu. Okay. Tapi kalau untuk mudahkan, letak je terus kat sini. Abstract, full paper template supaya mudah untuk orang tahu. Okay. So kita klik kat sini, kita akan nampak kat sini format. Submission of abstract, submission of full paper. Jadi orang klik kat sini orang tahu dah template kita, bagaimana kita nak menulis. Okay. Contohnya sekiranya seminar anda membuka kepada 2 ataupun 3 bahasa, sediakan template untuk setiap bahasa tersebut. Biasanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sama. Okay. Bahasa Arab tu biasanya dia perlukan template yang berbeza. Font berapa, apa benda kita kena decide lah. Okay, contoh kita klik kat sini, dia akan keluar. So, ini adalah satu bentuk bagaimana lagi kita nak menulis abstract. Kalau yang tadi, dia letakkan satu institusi, dia sama je, 1, 2, 3 sama je. Tapi yang ni, dia tak ada guna nombor-nombor tu, tapi dia gunakan semua itu perlu ditulis. Maksudnya kalau kita daripada pusat pengajian syariah, semua kena tulis yang sama. Okay? Ini adalah bentuk cara kita menulis. Form yang kita bagi pada community. So dia adalah tema. Kat sini ada seminar ni, dia ada beberapa tema. So kena tick lah tema mana yang anda nak kertas kerja anda ini termasuk. So tema tu kita boleh rujuk dekat kita punya kertas kerja. Dia akan nyatakan tema ini berbentuk apa semua tu. Jadi okay. So ini adalah bentuk kertas kerja Melayu dan bahasa Inggeris. Biasanya akibat abstract, kalau kita letakkan dia nak dalam satu bahasa, kita letaklah 2 bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kat sini. So ini adalah contoh keyword. Okay. So selain tu ini adalah kertas kerja Arab yang dia sediakan. Bagaimana kita nak menulis kertas kerja dalam bentuk Arab. Okay. So Arab dia berapa spacing, semua tu dinyatakan. Sekiranya dalam bahasa Arab, kemudian kita nak juga dia sediakan dalam bahasa Inggeris. Nyatakanlah bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Okay. Kemudian ini adalah abstract sample. Biasanya kita kena bagi untuk kita punya peserta membaca. Okay, ni adalah contoh kertas kerja. Dia orang akan nampak lah, oh sepatutnya macam ni bentuk dia. Okay, notekan dekat mana. Okay. So sebab sampel ini panduan ni adalah memudahkan responden. Okay. So yang ni kena ada direction untuk baca bagaimana kita nak hantar kertas kerja. Nak hantar melalui apa, bila deadline, kenapa initially the abstract must be passed a blind peer review. Syarat-syarat dia untuk kita terima kertas kerja tersebut. Ini adalah untuk jawatan kuasa lah. Okay. So basically sekiranya bagi AJK kertas kerja, sekiranya orang hantar kertas kerja kita tak menepati ini, konsep ini, biasanya kita abstract ini akan dipulangkan untuk kita ikut format. Kadang-kadang ada je yang hantar suka hati dia je format dia. Kita hantar kalau banyak ataupun 1-2 typo tu kita boleh baiki. Tapi dia lari konsep ataupun dia tidak menggunakan borang yang kita sediakan, kita boleh pulang balik dekat dia, minta dia isi dalam format kita. Okay, so inilah penting dia format. Sebab kadang kita akan, macam saya cakap tadi, kita akan publish juga abstract ni kan. So abstract ni dia perlu standardize lah. Okay, so ada apa-apa soalan berkenaan dengan ini, tajuk macam mana? Kita ada masa sikit lagi. Ada dalam masa 7 minit lagi. Kita start lewat sikit tadi kan. So kita extra lah dalam 10 hingga 15 minit lagi. Siapa nak test dia punya tajuk, bagaimana kita nak menulis abstract? Nak menulis tu. Tak nak test sekarang, bimbang, takut semua orang tengok. Masing-masing. Belum ada lagi. Okey. Ada tak siapa-siapa nak try? Takut kalau saya suka je sebab kerja saya selesai kat sini je. Tak payah fikir dah balik rumah. Saya nak tak. Boleh.
Siapa? Anis Afika. Tajuk Anis betul. apa? Kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap kesejahteraan alam sekitar di Malaysia. Oh, tajuk Ustaz Wan kelas. Ustaz Wan yang bagi tajuk. Ya, betul. Sekejap. Okey, tajuk kesan Kesan Pergerakan Kawalan Kesan Perintah Kawalan Pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan. PKP terhadap kesejahteraan alam sekitar di Malaysia. Okey. So, kesejahteraan. Okey. Okey, satu dia dah tajuk dia kan. Perkara pertama yang kita perlu decide adalah objektif. Apa yang kita nak kaji tentang kita punya kertas kerja. Okey, satu. Kesan perintah pergerakan. Kita akan tengok satu apa itu. Dia, bila kita nak menulis objektif ni, dia ada keyword yang perlu kita letakkan depan tu. Mengenal pasti, menilai, meninjau. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita tak boleh guna melihat. Okay, biasa kita akan guna melihat situasi ataupun kesan perintah kawalan pergerakan. So melihat itu kalau kita convert ke dalam bahasa Inggeris dia panggil to see. To see tu macam kelakar sikit. Jadi kita tak guna perkataan melihat. Kita boleh kata macam biasa level yang basic yang kita akan mula dengan mengenal pasti. Mengenal pasti tu kita nak tengok apa yang jadi dalam perkara tersebut. Jadi kita tengok nombor satu, mengenal pasti. Saya tak boleh tengok merah-merah ni. Sakit mata. Okay. So mengenal pasti kesan PKP nanti je penuh terhadap alam sekitar. Dia tajuk dia direct je. Okay. Ni satu umum lah. Okay. So yang kedua, sebab kita seminar kita ada tema kan. Seminar kita berkenaan dengan makasih syariah tak? Bila kita nak masuk seminar, kita cuba drive kertas kerja kita ini mengikut tema seminar tersebut. Okay. Biasanya setiap tahun seminar walaupun seminar yang sama tapi tema dia bertukar. Okay. Tema seminar awak apa dia? Kesejahteraan apa? Ada tak? Siapa pengarah program? Pengarah program kena tahu benda ni. Apa tema seminar awak? Tema seminar kelestarian ummah negara dan alam pasca pandemik menurut maqasid syariah. Kelestarian ummah negara dan alam pasca pandemik alam pasca pandemik. menurut maqasid syariah. Okey. So ini tema ni. Jadi kita kena tahu dua perkara ini dahulu. Okey. Bagusnya adalah awak dah ada TikTok. Jadi Ustaz Wan dah bagi dah. Jadi kita punya tema ini dia menepati ummah negara, ada koma tak? Ummah negara gitu dan alam kan. So kita punya tajuk kita menepati alam ini. Okey, di sini. Dan kita nak tengok keyword dia adalah kelestarian. Bila kelestarian ini, dia berkait rapat dengan sustain. Kita nak mengekalkan. Maksudnya keadaan dah baik, kita nak kekalkan dia supaya dalam keadaan yang baik. Jadi, nombor satu kita tengok dan dia punya keyword adalah ni dia. Satu, kita kena kaitkan. Dua, dan juga tiga. So ini
Dalam bila kita tengok tema ni, kertas kerja kita adalah berkait dengan alam. So kita memenuhi tema ini. Biasanya seminar dia kan ada sesi-sesi dia. Dia ada tema-tema dia. Jadi bila dibuat parallel session, kita nak present paper itu dalam sesi yang serentak. Contohnya kita ada 30 ataupun 40 kertas kerja yang nak present dalam masa 2 hari. Jadi satu masa pukul 10 hingga pukul 12 dia akan buat 2 sesi serentak jalan ataupun 3 sesi. Jadi dia akan bagikan tema-tema yang kita pilih tadi tu. Ada satu bilik untuk rumah, ada satu bilik untuk negara, ada satu bilik untuk alam. Jadi dia bila kita hantar orang dia punya komiti, dia akan tahu dah kertas kerja kita tentang alam. So dia akan masukkan kita dekat kertas kerja alam berkaitan dengan alam sekitar, alam semua jadi. Sekali lah kalau ada orang luar yang tentang kalau orang isteri nak present ke, dia akan masuk dekat dalam sini, alam sekitar sini. Okay. So kertas kerja, kesan PKP, kertas kerja dah mengenal pasti kesan PKP terhadap alam sekitar. So satu. Yang kedua kita akan tengok, kita akan bincangkan kat sini adalah apa dia? Membincangkan, okey. Kita tak naklah menilai ke, menganalisis ke, sebab analisis tu dia tinggi. Analisis ni bila kita bentang kertas kerja, kita jumpa tema-tema. Okay, bila kita dah buat research and then kita jumpa tema dan kita kena tengok kenapa dia jadi, apa punca, apa kejadian. Okay. So membincangkan ni dia level yang lebih rendah sikit. Dia kena membincangkan ni kita akan tengok okay, tema-tema ni kita akan bincang ke ini, kenapa ia berlaku, kerana ia berlaku. Jadi dia tidak analisis sehingga kita nak kena bagi kait dengan hujah-hujah lain. Okay. So saya suka cadangkan ambil yang ni lah, memudahkan kita untuk menulis kertas kerja. Bimbangnya bila kita menulis nanti tidak memenuhi objektif ini, keyword-keyword objektif. Okay. So jangan risau bila kita contohlah kita menetapkan objektif kita ini dulu. Okay. Nanti tiba-tiba kita menulis, so kita tengok perbincangan kita kritikal. So tukar sahaja dekat atas ni nanti. Jadi menganalisis. Ataupun kita letak menganalisis, kita tengok kertas kerja kita lah sebenarnya light sahaja. Okay. Jadi kita tukar dekat sini perbincangan. Okay. Itu je lah cara-cara kita menulis lah. Okay. Kadang-kadang dia kata kita dah hantar, dia reject kita punya abstract. Dia kata abstract tidak memenuhi aspek objektif yang dinyatakan. Kita letak analisis. Perbincangan kita hanyalah bincang sahaja. Jadi kita tukar sahaja objektif. Tak perlu tukar the whole content abstract. Okay. Membincangkan kesan PKP dalam konteks kelestarian ummah. Okey. Berdasarkan maqasid syariah. SY ke SH ke ikutlah ya sini. Kita dah dapat dah 2 objektif. Okey, cukuplah. So kita punya pengenalan. Okay, 1. Kita bagi isu alam sekitar sebelum pandemik. Okay, itu 1. Kedua, kita bagi ni sampai hati. Okay. Yang kedua, kita bincangkan alam sekitar semasa pandemik. Okay. So kita nak tengok. Daripada sini kita bincangkan sebab kenapa kita nak bincangkan bagaimana pandemik ni orang tahu dia adalah kesan kepada fizikal manusia. Okay. Tapi kita cuba nak lari daripada perbincangan mengenai manusia. Kita nak tengok bagaimana dia mempengaruhi alam juga. Kerana apa? Kerana apabila manusia terkurung, jadi dia memberi kesan yang positif. Okay, nyatalah kat sini. Alam sekitar semasa pandemik. So kita bincangkan adakah impak dia positif atau negatif. Okay. So bagaimana? Datangkan isu-isu. Okay. Bawa contoh dalam dan luar negara. Okay. Datangkan dalam mana artikel mana yang menulis perkara tersebut. Okay. So cara menulis tu tahu kan? Rujukan nak menulis cara rujukan tahu kan? Familiar nota kaki. So nyatakan rujukan dalam setiap isu yang kita ambil ni. Okey. Kemudian kita bincangkan kat sini pengenalan ini kesan dia. Kesan PKP ni.
Okey, kita bincang kata kita mulakan dengan PKP. Apa itu PKP? Walaupun orang dah tahu dah PKP itu apa, tapi nyatakan dulu kesan PKP. Apa itu PKP? Dan bagaimana pelaksanaan? Allah. Bagaimana pelaksanaan? Kerana apa penting kita nak bincangkan? Sebab kita nak bagi tahu pelaksanaan PKP ini meletakkan manusia di dalam rumah, di bawah satu kawalan. Secara tak langsung kita alam sekitar ini bebas daripada gangguan ataupun dia bukan dalam bentuk gangguan, maksudnya alam sekitar ini tidak dikunjungi oleh manusia ini. Jadi apa kesan dia? Okey, dekat situ. Bagaimana PKP dilaksanakan, kemudian impact kepada alam. Okey, apa yang jadi dekat alam sekitar? Okey. Okey. Itu satu pengenalan isu. Kemudian kita boleh juga dekat pengenalan ni kita bincangkan hubungan alam sekitar dengan makosid. Okey. Kita kan ada makosid kan semua benda tu. So kita bincangkan pula dekat sini. Sebelum tu kita tengok kelestarian, kepentingan kelestarian. Okay, so nanti relatekan dengan SDG. Ustaz Wan sangat suka ini ya. SDG, Sustainable Development Goal yang diperkenalkan oleh PBB. Search dia SDG. Ataupun dia panggil Matlamat Pembangunan Mapan. Dia ada 4. Hidupan bawah air, hidupan dalam air, membasmi kemiskinan, kesihatan, semua dalam tu. So pilih satu elemen, pilih satu sahaja. Okay. Kaitkan dengan SDG yang mana? SDG berapa? Dia ada 12 ke 14 tak ingat. Okey. So kaitkan kat sini. Sebab kelestarian, bila kita bincangkan tentang kelestarian, kita tidak boleh lari daripada SDG. Sebab SDG adalah worldwide punya plan yang diletakkan di bawah PBB. Okey. So apa lagi dasar-dasar yang berkaitan dengan alam sekitar? Okey. Kemudian makosid kan. Okey, makosid ni dalam konteks agama. Kemudian tambah dengan dasar kerajaan. Maaflah huruf besar, malas dah saya nak tukar. Dasar kerajaan berkenaan alam sekitar. Okey, bagaimana menteri alam sekitar kita yang baru sangat apa kita tengok kan, sangat produktif, sangat efisien bekerja. Bagaimana dia mengatasi. Kita datangkan contoh-contoh situasi-situasi yang pernah dibincangkan di media sosial dekat sini. So pengenalan inilah dia isunya. Okey. So ini cara kita nak susun pengenalan dia adalah daripada isu yang umum kepada isu yang spesifik. Kita datangkan masalah isu alam sekitar sebelum pandemik ini. Ini adalah bersifat umum, okey? Sebab dia adalah isu worldwide. Okey, kemudian kita datangkan impact negatif, kita cuba spesifik. Dia general, spesifik, middle range. Kalau kita nak menyusun dia punya general, middle range, spesifik. Dia mesti kita punya pengenalan dia mesti daripada isu yang besar kepada middle range, isu yang hampir-hampir dengan kita, kemudian spesifik kepada situasi kita. Contohnya kalau kita nak tengok Terengganu daripada dunia Malaysia kepada Terengganu. Kalau kita nak tengok sekarang ni dekat alam sekitar Malaysia, so kita isu-isu alam sekitar yang ada di dunia, kemudian isu-isu alam sekitar yang ada di Malaysia, kemudian kita kaitkan dengan PKP. Itu cara kita menyusun dia, okey? So, kesan PKP, bagaimana pelaksanaan, kepentingan kelestarian, ini tajuk kita kan. Jadi kita lebih spesifik. So susun macam ni lah. Okay. So ini berkenaan dengan pengenalan. Yang penting dia kena ada rujukan. Mesti ada rujukan. Rujukan tu kena nyatakan dalam pengenalan. Okay. So lagi banyak anda ada rujukan, lagi bagus sebuah kertas kerja tersebut. Okay, selepas pengenalan kita ada, yang ni ada objektif lah kan. Objektif dah ada, pengenalan dah ada, kita ada metodologi. Metodologi kita nak tulis satu, kita tulis kualitatif atau kuantitatif. Tahu kan kualitatif atau kuantitatif? Kan, saya tak perlu explain dah ya? Okay, baik. Saya menam dah kan. Okay.
Reka bentuk. Reka bentuk ni dalam kualitatif, kuantitatif dia ada banyak approach. Kalau contohnya kualitatif, kita ada kerja lapangan ke lapangan, etnografi. Tapi kita reka bentuk ni kita nak guna kajian dokumen. Boleh? Kajian dokumen ataupun nama lain dia kajian perpustakaan. Okey, ni reka bentuk dia. Okey. Kemudian pengumpulan data. Bagaimana kita nak menulis, kita nak kumpul data tersebut? Okey, berapa artikel, okey, berapa kita baca, banyak mana kita nyatakan, okey. Kemudian pengumpulan data, analisis data. Okay. Bagaimana anda menentukan ataupun mana anda susun data anda tu yang dapat? Bagaimana tematik, biasanya kita akan sebut tematik lah, tematik ataupun tema. Okey, kemudian kita ada analisis data. Okey, biasa analisis data inilah metodologi. Okey. So, berikutnya adalah Allahu Akbar. Dapatan kajian. Kajian dan perbincangan. Okey, berapa tema dapat? Berapa tema dalam artikel? Okey, kita akan tengok balik macam mana kita nak menulis ini, kita ambil balik objektif kita. Okey, kita tak perlu, contohnya kat atas tu, setengah orang dia akan tulis pendapatan dan perbincangan. Ada setengah artikel dia tak tulis benda tu, dia tulis tajuk ini terus. Okey, tapi kalau kita nak menulis tu, janganlah ambil mengenal pasti ni untuk tajuk. Okey, untuk objektif, ambil ni sahaja. Kesan PKP terhadap alam sekitar. So, dapatan kajian yang pertama. Contohnya, kalau Ustaz Wan suka pakai, kalau kita kertas kerja ada pakai nombor, numbering 4.1 kat sini. 4.1.1 kesan alam sekitar. Ini cara kita nak menulis. Okey. Okey. Kalau kita ada numbering lah dia macam ni format dia. Kesan PKP terhadap alam sekitar. So apa yang kita dapat? Ada berapa tema? Contohnya ada 5 tema kan? 5 tema. Inilah. So nanti, ini cara kita draft Jadi 4.1.2 ini. Kesan PKP. So macam mana kita nak menulis abstrak, kita ambil template tadi. Ini semua ringkaskan. Saya selalu dapat soalan macam ni, kertas kerja tak siap lagi, macam mana kita nak menulis abstrak? Kan? Biasa tak dengar benda tu? Okey. So ini macam mana kita nak tulis abstrak. Abstrak ringkas sahaja. Contohnya, apa tadi nama dia? Anis Anis. Anda ada baca tak overview tentang PKP ni? Sudah baca ke belum? Belum lagi. Okey, tak apa. So dekat abstrak kita ambil pengenalan kan. Pengenalan tadi kita ada banyak isu ni kan. So pengenalan ni kita ada 5 poin. So ambil yang di sini sahaja. Ataupun 2 ini sahaja. Okey. Pengenalan 2 poin ni. Okey. So kita jadikan kepentingan kelestarian. Sebabnya walaupun dalam kertas kerja kita nak cerita semua perkara, tapi dalam abstrak kita assume bahawasanya orang dah tahu apa itu kelestarian, apa itu kesan PKP, kesan gini ni Kepentingan kelestarian kaitkan dengan SDG. Contoh yang ni tak perlu kaitkan. Okay. Kepentingan kelestarian dan hubungan dengan alam sekitar, kemudian kita kaitkan dengan isu PKP. Nah, dekat pengenalan kita ambil ini sahaja. Tak perlu lagi dah kita detailkan apa isu alam sekitar sebelum pandemik, tidak perlu. Ini sahaja. Okey. Kepentingan kelestarian hubungan alam sekitar dan mufasid dan juga PKP. Bagaimana PKP ini mempengaruhi. Kalau kita nak letak PKP kat depan pun boleh. PKP. Anis faham tak saya draft ni? Faham. Faham, okey pengenalan kita ambil yang ni. Kemudian kita ambil objektif. So objektif ambil yang sama Objektif kita kena tulis penuh.
tulis penuh. Okey, kemudian metodologi. Okey, metodologi macam Ustaz Wan tulis tadi. Ringkas sahaja. Guna kualitatif atau kuantitatif, kajian dokumen, kemudian daripada berapa artikel yang kita ambil, contohnya di mana, okey, berapa artikel dan juga pengumpulan data, review tentang buku-buku ke, dia tak semesti artikel. Buku, penulisan online, okey. Okey, ni semua kita ambil. Okey, so artikel surat khabar ke, akhbar. Okey, ni pun boleh. So nyatakan berapa kita ambil, kemudian dia satu ayat. Setiap satu ini satu ayat sahaja. Okey? Boleh Kemudian dapatan. So dapatan kajian ini mendapati ada berapa tema. Okey. Kesan PKP memberi kesan yang baik, okey, kepada alam sekitar. Okey, contohnya seperti nyatakan situasi seperti pemulihan ozon, okey, kemudian pencemaran udara. Okey, boleh datangkan dekat perbincangan ni, kita tengok macam contohnya kat China apa yang berlaku kan. Itu dalam pengenalan, dekat dapatan ni kita bincangkan. Okey. So apa kita tengok, yang ni biasanya daripada artikel-artikel yang kita dapat online lah. Okey. So situasi, jadi pencemaran udara, air, bunyi. Jadi kita bincang kat situ kan. Kemudian kajian juga mendapati penjagaan alam ataupun ni aplikasi PKP boleh diteruskan dalam konteks kerana diteruskan untuk memelihara alam sekitar. Ni based on dapatan lah ya. Saya reka je ni. Okey. Ni dua. Kajian juga mendapati PKP sebab kita dapat tadi dapatan kesan pada alam sekitar dan juga kelestarian. Okey. Penjagaan alam menepati maqasid, daruriyat ke, tahsiniyat ke, khabar maqasid, lepas tu dan usaha yang dilakukan perlulah berterusan. Projek apa usaha yang projek untuk memenuhi kelestarian. Ni sebab kita tidak ada artikel lagi, jadi kita random je lah kelestarian. Okey. So penutup. Kesimpulan. Okey. So kesimpulan datangkan sikit je bawah ni. Contohnya PKP. Dan PKP memberi ataupun macam ni kita nak cakap kawalan ke atas pergerakan manusia membawa rahmat, contohnya rahmat kepada alam sekitar. Justru kawalan ini perlu diperketat bagi mengawal ataupun bukan mengawal, bagi mengawal atau memelihara alam memelihara kelestarian alam. Okay. So basically dia adalah tajuk kita. Jangan keluarkan isu lain pula. Nak bangunkan alam sekitar ke dasar-dasar kerajaan. Justru kerajaan hendaklah menggariskan satu dasar yang lebih serius. Tak perlu kat sini. Okey, tak perlu.
Sekiranya awak nak bagi tu, sekiranya kerajaan perlu mengadakan gerasa, dalam kertas kerja nanti dia ada bahagian cadangan. Masukkan dekat cadangan itu. Okey, jangan masukkan dekat abstrak. Nanti dia akan tolak. Tak bincang pun kat atas ni, kenapa tiba-tiba kat bawah ni ada. Okey. So keyword, okey. Dalam bahasa Melayu dia panggil kata kunci. Kata kunci, okey. Dia panggil PKP, eja penuh Jangan tulis PKP saja. Maqasid syariah. Sukalah nak eja macam mana. Syariah, lepas tu dia ada kelestarian alam. Kemudian 1, 2, 3 kan. Kemudian apa lagi? Apa lagi Anis? Macam contoh, tema kita dekat sini kan. Tajuk kesan perintah kawalan terhadap kesejahteraan alam. Boleh kita kaitkan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan. Tapi dalam kertas kerja kita kena bincang lah. So, kalau poin dia ada kesejahteraan alam, nama maqasid dengan dasar sini. Okey. Kaitkan dengan kesejahteraan alam. Apa yang definisi kesejahteraan alam tu? Adakah alam ini melibatkan tumbuhan sahaja atau alam ini melibatkan semua yang ada dalam alam tu? So contohnya awak nak kata alam ini adalah alam sekitar. Kajian ini berkait dengan alam sekitar je lah. Jadi akan bersifat tentang flora, fauna semua tu. Tapi kalau alam ini dibincangkan secara umum, dia termasuk juga manusia di dalamnya. Okay? So kena define awak punya kertas kerja. Nak alam ke, alam sekitar ke, apa benda. Okay? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Pandemik contohnya. Dah. Cukup awak punya abstrak. Siap. Okey? Boleh Anis? Boleh doktor. Terima kasih. Ke confuse dengan saya menulis? Faham. Okey, faham. Okey. So, ada apa-apa lagi soalan yang lain-lain? Assalamualaikum Kalau doktor. nak, salam. Anis kalau nak PM saya ya. Ni. Draft ni. Okey, apa dia? Kalau ikutkan yang tajuk saya tu berkaitan dengan maqasid syariah dalam berpoligami, penelitian terhadap ayat dan hadis hukum. Soalan saya, kalau saya nak main pointkan ayat Quran surah An-Nisa ayat 3, adakah saya perlu mention terus dalam abstrak saya nak guna surah An-Nisa ayat 3? Ya, perlu. Sebab bila kita berkaitan dengan Quran dan hadis kan, jadi dekat dalam kita punya konten dalam ni, objektif ini, kita nyatakan bahawa huraian kita adalah berdasarkan surah ayat ketiga. Contohnya. Okey, kita nyatakan situ. Dia orang tahu ayat yang tapi kita nak bincang ayat 3 ni saja. Biasanya kerja memang dia akan spesifik ayat berapa ni. Dalam pengenalan ni pun ada tak kertas kerja lain yang membincangkan isu poligami daripada isu poligami yang besar daripada konteks hadis, tapi dekat bawah ni kita kata bincang ni adalah dalam konteks ayat ketiga sahaja. So susunlah daripada perbincangan poligami yang besar kepada ayat ayat Quran dan hadis, kemudian fokus kepada ayat ketiga sahaja. Boleh? Okey, baik doktor. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey. Ada tak lain-lain yang soalan nak tanya? Salam doktor. Salam ya, Izzah. Saya nak tanya macam mana kalau kita nak contact doktor untuk lepas kelas ni maksudnya? Boleh. Ambil nombor telefon saya. 012. Sekejap Ya, saya type. 012 5478784. 012-547-8784 Ya, betul. Tapi maklumlah daripada kelas syariah sebab saya ni ada kelas ada 8 kos bawah saya. Jadi saya confuse kata saya ni siapa-siapa kena kenalkan diri. Baru saya boleh fikir ini kerja dia. Okey? Okey, baik. Maklum Thank you daripada doktor. kelas. Sama-sama Izzah. Okey. Okey. Lain-lain ada soalan tak? Assalamualaikum doktor. Salam. Ya. Untuk kertas kerja seminar ni, dia punya kertas kerja ada macam
ukuran berapa muka surat tak? Okey, berapa muka surat yang nak itu bergantung kepada jawatan kuasa. Nak decide berapa muka surat. Okey, biasanya kalau kertas kerja lapangan, dia kalau kita lah, kalau untuk sains sosial kita tak panjang pun. Kadang dah 10 muka surat, 11 muka surat dah ada. Tapi saya pernah tengok usahawan hantar kertas kerja 15 sampai 20 muka surat pun ada. Dia bergantung kepada perbincangan. Jadi jawatan kuasa kertas kerja kena decide lah nak berapa muka surat. Kalau kalau kita tengok sains pula, orang dalam bidang sains, dia kertas kerja dia 3 muka surat pun dia ada hantar. Jadi kita kena decide lah. Biasanya untuk kita sains sosial keseluruhannya 10 hingga 15 itu memadai. Dah kira banyak lah pada saya. Biasa saya 10-11 macam tu je lah kertas kerja saya. Unless awak ada table, awak ada gambar rajah, dia akan jadi besar. Okay? Macam kertas kerja ni dia tak ada muka surat depan ni tak kan? Abstract dia tak ada muka surat depan. Dia akan terus kepada, kalau kita nak susun, okey, sekejap saya tunjuk ya. Saya ada download satu kertas kerja Ustaz Wan tadi. Mana ya? Sekejap. Okey. Ini adalah kertas kerja Ustaz Wan yang tadi. Okey. So, ini yang telah dipublish. Ini dia tak ada muka surat. So, yang ni dia, okey. Kerana apa dia ada muka surat kat sini? Sebab pengenalan dia kat sekali kan. Ini adalah artikel jurnal yang dipublish oleh APJ ni. APJ ni dia start dengan surat. Sebenarnya dia ada sebelum ni dia ada artikel lain. Jadi sebab tu dia terus muka surat 12. Okey. So, sebab depan ni dia tak ada muka surat, tapi bila dia publish ni ada sebab Ustaz Wan masukkan ni pengenalan. Jadi dia ada muka surat kat sini. Okey. Ini contoh dia. So pengenalan. Okey, nak pakai numbering sini. Letak kat tepi semua ke mesti bergantung kepada jawatan kuasa. Okey. Nak pakai bullet, contohnya dia akan bagi 4. Lepas tu nak pakai A. Lepas tu nak bagi point. Yang tu pun ditentukan oleh jawatan kuasa kertas kerja. Konsep Okey, ni. Yang ni dia dalam bentuk APA lah. Rujukan dia dalam rujukan APA. Okey. Ini cara kita nak menulis quotation. Yang ni kita panggil quotation. Ayat Quran, terjemahan ayat Quran ataupun kita nak quote kata-kata siapa, dia mesti font single space. Okey, single space yang kita jadi italic. Ini cara nak menulis. So perkataan Arab italic. Okey, inilah contoh dia. Full konteks kertas kerja. Okay, kalau sekiranya nak buat dapatan kita dalam bentuk table pun boleh. Okay. Ni Ustaz Wan ada 16 muka surat. Okay, filantropi. Apa dia hujah-hujah dia? Nampak kan Ustaz daripada satu dia pergi awal dulu. Yang ni kita kerja dalam bentuk APA ya? Ya betul, ini APA. Kalau doktor SPC, kalau yang nota kaki tu apa yang perlu ada? Contoh nama penulis ke? Oh, okey. Saya ada cakap untuk seminar ni kita kerja Ustaz nak dalam format bentuk nota kaki. Nota kaki, okey. Nota kaki ni saya tak familiar sangat sebab kita dekat sains sosial memang kita guna APA. Jadi last time saya guna nota kaki ketika saya menulis latihan ilmiah diploma. Saya tak ingat, jadi bukan kepakaran saya. Tapi tak apa, nanti saya cuba tanyakan. So next time untuk kita bincang tentang full paper. Okey, untuk kita bincang tentang full paper tu saya akan bagi tahu mengenai nota kaki lah.
Okey, tapi biasanya kalau saya nak buat rujukan, kejap saya cari kejap. Dia ada satu page yang memang kita boleh rujuk dekat situ, semua ada. Sekejap, sebentar. Saya ingat ke tak lagi. Dia panggil Aul Perdu. Okay, type ni Aul Perdu ni. Kat sini, pergi kat sini. Okay, so dekat sini dia ada macam-macam bentuk penulisan artikel. Ni APA, ni Chicago. Tak silap saya dia Chicago style kalau nota kaki tak silap saya. Nanti kita tengok. Footnote. MLA style. Saya kejap, saya kena ingat balik lah sebab saya tak familiar, tak guna sangat. Jadi saya tak ingat. Okay. Okay, saya tidak berjaya untuk jumpa. Saya confuse MLA ataupun Chicago style. Dia ada istilah dia. Kita panggil nota kaki tapi dalam ni dia panggil format lain. Tak, dia keluar tak? Okay. So, yang ni saya rasa dia kena detail lagi lah. Saya tak boleh nak fokus sangat. Tapi inilah yang saya boleh tunjuk kat sini. Bagaimana kita nak menulis. Okay, insert footnote tu biasa kan. Kita tahu kan macam mana kita nak menulis footnote. Dekat sini, bawah ni. Okay, footnote. Full note. Full note ke footnote ni? Footnote, okay. Ini adalah format dia lah. Yang ni yang basic, sangat basic lah ni. Satu author, kita tulis surname sahaja. Ini. Saya tak berani lah nak bercakap tentang footnote ni sebab saya tak familiar. Okay? Nanti saya cuba tanya dengan beberapa orang. Tapi boleh refer kat sini lah. Okay, Chicago footnote style ni untuk bacaan awal. Okay, sekejap saya share link. Okay, so tajuk-tajuk ni, kalau saya tengok kat sini, okay. So next time lah ya, saya tak berani dah nak bercakapkan lagi, saya bagi ajaran sesat pula. Sebab saya tidak menggunakan ni nota kaki. Saya cuma tahu insert je. Yang tu je yang saya tahu. Prosedur nak susun dia bagaimana, apa yang nak kata edit ke tu, saya tak familiar dengan perkara tersebut. Okay? Ada soalan lagi? Banyak ni, menarik sebenarnya tajuk kalau kita nak bincang. Cumanya tajuk-tajuk ni kalau kita nak discuss satu-satu dia akan ambil masa. Mungkin kita boleh buat by group lah. Untuk ketas kerja kita mungkin boleh buat by group. So kita akan overview satu-satu tajuk yang perlu ada. Okay. Semua ada kat rumah ke ada dekat kampus? Saya rasa sebahagian ada dekat kampus, sebahagian ada dekat rumah. Tapi mostly dekat rumah. Mostly dekat rumah lah, okay. So kalau yang kampus tu saya rasa boleh je kalau kita nak jumpa. Tapi make sure awak tidak dalam kuarantin lah, okay. Alright. So,
ada banyak tajuk ni yang menarik untuk kita bincangkan sebab dia lain-lain kan. Jadi kita boleh pecah-pecahkan poin-poin tu. Okey. Cuma tak sempat untuk kita. Tak kalau petang ni. Petang ni. Saya ingat je petang ni sebab. Petang ni boleh petang ni jam berapa? Jam Pukul 2. Tak ingat. Sebabnya kita ada minggu cerita. Pukul 3. Jadi saya okey je. Kalau saya dengan student saya suka guna Google Live tu. Google Live lebih cepat data. Okay. Google pula dah. Telegram. Cakap pun tak betul dah. Okay, Telegram Live. So create team dia, tapi dia kena create group dulu. Ya, dia create group Telegram, so kita boleh. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya minta yang lain ni tak sempat nak discuss sebab apa saja. Masa lebih sikit. Okay, tak apa. So next time untuk paper, boleh tanya saya. Sebenarnya yang lain ni kalau nak saya semak bolehlah share dekat saya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.